Okay, so kita bincang dulu untuk pentaksiran penghantar fizik tingkatan 5 yang kita jalankan minggu lepas. Okay, seperti yang anda tahu, tarikh adalah Ahad ini dan masa untuk menjawab 2 jam setengah, termasuklah kertas 2. Okay, termasuk kertas 2. Dan sila baca arahan sekali lagi. Okay, kita ada 4 bahagian untuk kertas 1. Setiap bahagian ada 10 soalan. Okay, dan setiap soalan ada yang 3 pilihan, ada yang 4 pilihan. So, pilih jawapan yang paling tepat. Dan setiap bahagian saya senaraikan formula. Okay, cuba tengok formula tu. Okay, dan kalau you nak printkan formula pun tak ada masalah. Okay, kalau you nak print kat sebelah pun tak ada masalah. Okay, cara dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. And then dinasihati supaya mencatat setiap pilihan jawapan. Okay. Sebab saya nampak ada pelajar mungkin dia terkeluarkan. Okay, dia terkeluarkan apa, nanti dia punya jawapan hilang. Okay, so lebih baik setiap kali you jawab satu soalan, you catat kat kertas ke apa supaya senang sikit lah. Okay, calon mesti menjawab soalan dan tekan submit dalam masa yang diperuntukkan. Okay, sebab saya akan tutup Google Form pada 11.30. And then kalau you gagal menghantar jawapan, jadi dia akan menyebabkan anda hilang markah. Okay, so masa untuk menjawab soalan Google Form adalah 1 jam 15 minit. Okay, so pertama sekali isikan email anda. Okay, email lebih baik email MOE lah, email MOE. Okay, tuliskan nama penuh dengan huruf besar sahaja. Okay, dan pilihkan kelas anda. Okay, saya rasa ini senang. Okay, kemudian dia akan terus pergi kepada bahagian 1. Bahagian A ada 10 soalan lah. Okay, so ini formula sheet. Okay, formula sheet. So untuk formula ini, formula kali ini kita hanya pakai, okay, saya buat tanda, saya bagi your tips. Okay, kita akan gunakan, okay, sekejap saya gunakan pen. Okay, so kita akan gunakan okay, ini kita akan gunakan. Okay, akan gunakan ini. And then lagi apa? Okay, formula 8 lah. Formula 8. Okay, formula 8. Formula 9. Okay, formula 9. Okay, formula 10 pun mungkin akan guna juga. Okay, 11, 12. Okay. And then okay, yang dekat sini kita ada 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, 21 hingga 26. Okay. And then juga cuba tengok, biasanya kita akan guna nilai G sebagai 9.81. Kecuali kalau soalan dia nyatakan gunakan G dengan 10 -2, baru you guna 10. Kalau tak, kita sentiasa pakai 9.81. Kita sentiasa pakai 9.81. Okay, so lebih kurang formula-formula ini sajalah, okay, yang diberikan lah. Okay, right. So kita pergi pada soalan-soalan. Okay, contoh ni. Okay, mana tahu mungkin dia keluarkan. Okay. So soalan 1 ini, okay, Raja 4 menunjukkan seorang wanita menolak sebuah troli. Okay, so jumlah daya ke bawah ialah berapa? So di sini kita boleh tengok, okay, dia punya daya ke bawah adalah mg dan juga fy. Okay, fy. So jawapan adalah fy tambah mg. Okay, saya rasa ini senang lah. Okay, senang sahaja. Okay, and then kedua, berapakah Zan? F dia ini, dia bukan ke bawah saja, dia ada ke kanan juga. So bila kita pecahkan, okay, F ini kita boleh leraikan dengan 2F. Okay, satu adalah Fx, satu lagi adalah Fy. Kalau kita baca 1.2, okay, F ini kita boleh leraikan kepada 2. Okay, bila kita ada sudut contohnya ini theta. Okay, ini adalah theta kan. So ini adalah Fx sama dengan F cos theta. Okay, F cos theta. Dan manakala yang ke bawah adalah Fy. Kalau kita berikan nilai F ini, ia adalah F sin theta. Okay, F sin theta.
So contohnya kalau F ini 100 Newton, 100 Newton dan sudut ini adalah 30 darjah. So Fx adalah 100 cos 30 and then Fy adalah 100 sin 30. So kita tak boleh ambil 100 sebab 100 dia termasuk kanan dan juga bawah. Okey, kanan dan juga bawah. Okey ya. Okey, soalan 2, berapakah jumlah daya ke bawah yang bertindak pada jalan raya? So di sini dia kata gunakan G sebagai 10 10 ms-2. So kita boleh kira F jumlah F adalah F ataupun W lah. F sama dengan MA kan, ataupun W sama dengan MG. So M ini jumlah jisim adalah 60 campur 8, kita dapat 68 lah. 68 dan darab 10 kita dapat 680 Newton. Okey, 680 Newton. So di sini jawapan adalah adalah donkey lah. Adalah donkey. Okey, dan ketiga, berapakah daya paduan yang bertindak ke atas kotak kayu? Okey, so kita tengok soalan. Raja 4 menunjukkan sebuah kotak kayu bergerak di atas permukaan yang kasar, ditarik oleh Farid dengan daya 100 Newton. Okey, so di sini kita nampaklah. Okey. And then daya geser yang bertindak ke atas kotak kayu ialah 10 Newton. So kita nak kira berapakah daya paduan okey, Fnet, apa daya paduan. So di sini kita kita di sini kena nampak kita kena leraikan daya kan. So 100 Newton. So yang ini Fx adalah berapa? So you ingat saja, you ingat saja. Kalau dia melibatkan sudut, kalau dua komponen ini melibatkan sudut, kita lukis dia macam apa? Macam C kan? C yang terbalik kan? So untuk daya ini dia adalah cos, F cos theta. F cos theta. Yang dekat dengan sudut itu adalah cos. Manakala kalau dia ditanya Fy kan, Fy ini, Fy adalah sebab dia jauh kan, dia adalah sin. Sin maksudnya macam dosa kan, dalam bahasa Melayu dia dosa. Sin ini di bahasa Inggeris dia macam dosa kan. So kita nak jauhkan daripada dosa. So sudut yang lebih jauh tu kita letak F sin, sin theta. So kalau ini dia adalah 100 sin 40 lah. Jadi kita di sini kita gunakan 100 cos 40. Anda cuba kira jawapan lah. Kira jawapan. And then, sebab daya ini pergi ke kanan. Daya ini pergi ke kanan. Dan kita kena tolak dengan daya yang bertentangan iaitu ke kiri. Daya geseran. Dan kita akan dapat jawapan lah. Jawapan dia. Contoh saya guna kalkulator. Calculator saya dah ada license. Dah expired. Anyway, so contohlah saya 100 cos 40. 76.6 Newton lah. 76.6 Newton. And then tolak 10 kita dapat 66.6 Newton lah. So jawapan you dapat adalah inilah. Jawapan dapat inilah. So bila dah habis bahagian A, kita tekan next sajalah. Dan jangan lupa setiap kali bila jawab soalan catat saja jawapan lah dekat kertas. And then kita ada soalan 11 hingga 20. Of course masa tu kita buat sampel saja, saya tak masukkan semualah. Next soalan 4, sebuah bagasi dengan berat W ditarik ke atas menaiki satu landasan licin di lapangan terbang seperti yang ditunjukkan dalam raca 5. So kita nampak macam inilah. Dia ditolak ke atas, ditolak ke atas atau ditarik ke atas. Jika geseran diberikan X, daya yang terlibat untuk menggerakkan bagasi ke atas kapal ialah, kapal ialah berapa? So kalau dia punya daya geseran adalah X,
So dia punya jumlah daya adalah macam mana? Okay, dia punya jumlah daya adalah F. Okay, so di sini kita tengok gambar. Okay, so F adalah daya yang ditarik ke atas. Okay, dan kita tahu untuk bagasi ni dia ada berat kan, dia ada W kan, W. Okay, W. And then kalau kita tengok di sini, okay, inilah theta kan, theta. Okay, so ini adalah 90 tolak theta lah. Okay, 90 tolak theta kan. Okay. Okay, so untuk berat, okay, untuk berat dia sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua komponen. Okay, satu adalah okay, selari dengan landasan, satu adalah berserenjang dengan landasan lah. Okay, kita ada dua komponen. So untuk yang W ini, okay, untuk W ini, okay, untuk W ini sebenarnya kalau kita boleh cuba cuba gunakan luraian daya. Okay, so untuk yang ke bawah, ingatlah, okay, ingat kalau yang ke bawah dia macam kita kalau berdosa kita akan sentiasa terjunam ke bawah kan. Okay, so ingat sahaja kalau ke bawah, okay, kita akan guna sin. Okay, kita akan guna sin. Okay, guna sin. Sebab kalau saya nak explain, boleh je saya nak explain. Okay, contoh lah, saya nak explain je macam mana kita dapat W. Okay, so kita nak tengok, okay, contohnya saya letak ini sebagai alpha. Okay, alpha. Okay, so kalau ini alpha, okay, berapakah sudut ini? Okay, sudut ini adalah 90 tolak alpha kan? Okay, 90 tolak alpha kan? So yang ini adalah 90 tolak alpha. Okay, so ini adalah alpha, betul tak? Ini adalah alpha kan? So kalau untuk sudut yang tegak tu kita guna W cos alpha. Okay, W cos alpha. Yang ini kita akan dapat W sin alpha. Okay, W sin alpha. Okay, so satu contoh lagi kita yang boleh tengok adalah sebab sekarang dia letak sudut ini sebagai theta kan, okay, theta. Dan sebenarnya dia punya hubungan antara theta dengan alpha ini dia adalah pertentangan. Okay, maksudnya saya clearkan sekali lagi. Okay, so first kita ada W, okay, W dan kita berlakukan pada 2. Okay, so kita nak tahu sudut ini berapa. Okay, sudut ini berapa? Kita tak tahu kan, mungkin susah nak cari kan. Kita cuba carikan sudut ini berapa dulu. Okay, kita cuba carikan sudut ini berapa. Okay, so yang ini adalah 90 tolak theta kan. Okay, 90 tolak theta. So yang ini adalah theta. Okay, yang ini adalah theta lah. Theta. Jadi theta adalah dekat sini kita akan dapat W cos theta. Okay, W cos theta. Manakala yang ini adalah W sin theta. Okay, W sin theta. Jadi kita punya jawapan, kita tadi ada juga daya geseran. So F tolak X tambah W cos theta. So jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Kita ada F tolak X sebagai daya geseran dan juga W cos theta. Sebab W ini adalah hasil luraian daya daripada berat. Okay, so jawapan adalah point. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, next kita pergi kepada soalan 5, soalan bab 2. Okay. Seorang penyelidik memerhatikan sebuah barometer merkuri ringkas seperti raja di puncak Gunung Kinabalu. Menurut ramalan cuaca oleh Jabatan Meteorologi, tekanan atmosfera di puncak ialah 101,000 Pascal. Tentukan ketinggian merkuri dalam torus. Okay. So formula dia, P sama dengan H2O_G ya. Okay, H2O_G. So ini formula untuk tekanan dalam cecair ya. Okay, tekanan cecair.
So kita nak carikan H kita nak carikan H. So 101,000 sama dengan H darab ketumpatan adalah 13600 darab lagi G adalah 9.81. Okey, so kita carikanlah berapa jawapan untuk H. Okey. Berapa jawapan untuk H lah, okey. So kita mungkin akan dapat jawapan 0.757 meter kan, okey. So kita dapat jawapan 0.757 meter. So you have to be very clear with the formula that that is provided Okay, you kena tahu formula ini digunakan untuk apa, formula ini digunakan untuk apa. Okay. Okay, soalan 6. Okay, kita ada dua buah pincangkari berlainan saiz yang digunakan untuk mengkaji prinsip Paskah. Dan yang dikenakan pada pincangkari kecil ialah 5 Newton. Okay, kita boleh labelkan dulu. Okay, 5 Newton dekat sini. Okay, so F1 adalah 5 Newton. Okay. Dan luas keratan rentas A1 adalah 5 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, dan yang terhasil pada pincangkari besar adalah 20 Newton. So F2 di sini adalah 20 Newton. So kita nak carikan berapakah A2. So kalau you tahu prinsip Paskah, F1 bagi A1 sama dengan F2. Okay, F2 bagi A2. Okay ya. So kita masukkan saja nilai lah. Okay, F1 5, F2 adalah 5 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, ini A1 sorry. Okay, F2 adalah 20 and then kita carikan A2. So jawapan untuk A2 kita dapat 20 darab 10 kuasa negatif 4 ataupun 2 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, meter kuasa 2. Okay, kita dapat 2 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, kita pergi kepada next. Okay, kemudian kita ada soalan elektrik. Okay, soalan elektrik. So, Raja menunjukkan 1 litar lengkap. Apakah nilai beza keupayaan melintasi perintah 4 ohm? Okay, so di sini kita kena tahu formula apa? V sama dengan IR. V sama dengan IR. Di mana di sini kita nak carikan beza keupayaan V kan. So, V sama dengan I di sini adalah 0.5. Okay, 0.5 dan R adalah 4 ohm. Okay, 4 ohm, so kita dapat 2 volt. Okay, 2 volt. So yang untuk bacaan voltmeter di sini adalah 2 volt lah. Okay, 2 volt. Kalau kita nak kira untuk 2 ohm, 0.5 darab 2 kita dapat 1 volt lah. Dan kalau soalan dia tanya jumlah beza keupayaan, kita tambah sahaja 1 volt campur 2 volt, kita dapat 3 volt. Okay, 3 volt di sini. Okay, so 2 volt 2 volt. Raja menunjukkan sebuah mentor mempunyai spesifikasi 240 volt 60 watt. Apakah tenaga elektrik yang digunakan oleh mentor dalam masa 5 jam dalam kilowatt jam? Okay, kilowatt jam. So tenaga, okay, tenaga, ya, watt tukar kepada kilowatt bahagi 1000. Bagi 1000. Okay, tenaga sama dengan kuasa darab jam. Okay, kuasa darab jam lah. Masa, sorry, darab masa. Okay, kuasa darab masa. So, kita nak kirakan berapa tenaga elektrik. So, kuasa untuk mentor ini adalah 60 watt. Okay, 60 watt. Dan dia digunakan selama masa 5 jam. Okay, 60 darab 5 jam. So, kita dapat 300 watt jam. Okay, watt jam sebab ini 60 watt tau, 60 watt. So, 300 watt jam sama dengan 0.3 kilowatt jam. Okay, kilowatt jam. So, jawapan adalah 0.3 kilowatt jam. So, kena hati-hati dengan unit dia. Okay.
Okay, next kita ada lagi dua soalan. Okay, soalan 9 adalah berkaitan dengan elektromagnet. Okay, elektromagnet. So anda kena tahu tentang hukum bukan hukum petua tangan kiri Fleming, petua tangan kanan Fleming. Okay, dan cikgu bagi tips kalau you nampak dia tak ada bateri. Okay, kalau dia tak ada bateri tak ada bateri maksudnya kita gunakan petua tangan kiri. Kalau tak ada bateri kita guna petua tangan kanan. Okay, kita ada dua, okay, kiri dengan kanan. Okay, so untuk kiri tujuannya kita nak carikan apa? Kita nak carikan daya. Okay, carikan arah daya. Okay, masih ingat tak? So untuk ibu jari dia tunjukkan arah daya. Okay, arah daya. Untuk jari telunjuk atau first finger dia tunjukkan arah medan magnet. Okay, arah medan magnet So kita ada 3 jari Okay, so untuk yang ibu jari tunjukkan F daya. Untuk jari telunjuk ditunjukkan arah medan magnet. Dan untuk jari tengah ditunjukkan arus okay, arah arus. So ingat saja FBI. Okay, FBI. Okay, untuk yang petua tangan kanan lebih kurang sama saja, cuma untuk kanan dia tak ada bateri. Okay, untuk yang kanan tak ada bateri ingat tak ada bateri. Kita nak menghasilkan arus elektrik. Kita nak menghasilkan arus aruhan. Okay, kita nak menghasilkan arus aruhan. Untuk kiri kita nak menghasilkan gerakan. Okay, ada bateri. Kita nak menghasilkan arus aruhan. Kita menghasilkan gerakan. Okay, kita menghasilkan gerakan. So boleh senang saja ingat kalau untuk kiri, contohnya motor. Okay, motor ataupun kipas dan sebagainya lah. Okay, kipas. Kita nak menyebabkan sesuatu alat elektrik dia boleh gerak. Manakala untuk yang kanan, untuk yang kanan kita nak menghasilkan arus. Contohnya kipas semalam kan kita nak pecah, nak ada penjara elektrik. So kita gerakkan konduktor supaya dia dapat menghasilkan arus. Okay, menghasilkan arus. So ini beza antara petua tangan kiri dan juga petua tangan kanan. Okay, so satu lagi hukum yang anda kena tahu adalah hukum Lenz. Okay, hukum Lenz. So dia akan sentiasa menentang perubahan, perubahan kepada medan magnet. Okay, so di sini kalau kita nampak magnet dia cuba dekatkan. Okay, ditekatkan. So apa yang berlaku dia akan cuba tolak. Okay, dia akan cuba tolak sebab dia punya gerakan adalah ke dalam. So dia akan cuba tolak. Jadi untuk cuba menolak, kutub di sini akan menjadi utara. Dia akan menjadi utara. Okay, utara. So ini akan menjadi selatan. Bila kita dah tentukan kutub, kita gunakan tangan kanan, betul tangan kanan, di mana kita cuba tunjukkan ibu jari ke kanan, ke kanan. Lepas tu kita cuba tengok 4 jari yang lain itu dia punya arah adalah ke mana, ke bawah ke atas. Ke arah ke atas. So kita boleh nampak bahawa dia sebenarnya dia punya arus semua ini, dia punya 4 jari semua tunjuk ke bawah. Dan di sini kita boleh carikan arah arus, arah arus. So arus akan mengalir ke bawah, So dia akan pergi ke mana? Pergi ke kiri. Dia akan pergi ke kiri, and then mengalir ke atas, and then sampai mengalir. Okay, so dia akan dipesong ke kiri. Okay, dia akan dipesong ke kiri. So jawapan adalah A Kalau dia tukar, ini adalah selatan, ini adalah utara. So di sini kita akan jadikan selatan. Okay, untuk tolak magnet keluar, di kutub sini akan menjadi selatan, ini akan menjadi utara. So semua jari akan tunjuk ke atas. Okay, semua 4 jari ini akan tunjuk ke atas. So kita akan nampak bahawa yang jarum ini akan dipesong ke kanan. Okay, dipesong ke kanan.
Okey, so jawapan adalah A. Okey, akhir sekali untuk bab elektronik. Okey, Raja menunjukkan satu litar switch automatik untuk menyalakan mentor pada waktu malam. So kalau saya nak menyalakan pada waktu siang, apa yang perlu saya buat? Okey, so kalau kita nak menyalakan mentor ini, kita kena pastikan syarat dia. Okey, kita pastikan syarat dia, rintangan di sini. Okey, rintangan sini mesti besar. Rintangan di sini mesti besar. Okey, rintangan mesti besar. So untuk menjadikan rintangan besar, so kita ceklah kalau untuk LDR, okay, ataupun PPC. Untuk PPC ini, dia waktu malam, okay, dia waktu malam, rintangan akan tinggi. Kalau waktu siang, rintangan dia akan rendah. Okay, rintangan akan rendah. So, kalau dia waktu malam, dia rintangan tinggi, so kita letak di litar tapak. Okay, base circuit lah. Tetapi kalau kita nak dia menyalakan waktu siang, kita tahu bahawa waktu siang dia punya rintangan rendah. So, kita perlu letak di atas. Manakala untuk resistor boleh ubah, kita letak ke bawah. So, jadi kita tukarkan dia punya kedudukan R1 dengan R2. Okey, R1 dengan R2. So, jawapan adalah yang inilah. Okey, yang ini. Okey, so lepas tu soalan tamat lah, soalan tamat. Kemudian dia akan keluar ini. Okey, dia akan keluar ini. So you abaikan sajalah, abaikan saja. Dia akan automatik isikan untuk anda. So you abaikan saja. Okey, saya abaikan sajalah. Okey, so kemudian bila dah siap, okey, kemudian pergi kepada kertas 2 lah, kertas 2. Okey, kertas 2. Okey, so ini adalah paper 1. Okey, paper 1. Cikgu bagi peringatan, okey, jangan cuba Google, okey. You Google pun tak akan dapat jawapan, okey. Sebab soalan tu semua saya dah ubah suai. Saya punya ayat semua dah ubah suai. Jadi kalau you Google pun kita tak akan dapat jawapan. Okey. Yang penting pentaksiran ini adalah untuk you cuba uji diri. Okey, cuba uji diri, uji kefahaman anda. So there's no use if you Google you get 100% tapi semua tipu. Okay, so ini adalah untuk yang pertama. Ada soalan untuk paper 1? Ada masalah? Tak ada. Okay, so kemudian kita pergi pada paper 2. Okay, saya pun dah tanda, saya tak pasti you tengok feedback ke tak. Okay, so saya dah bagi markah lah, markah untuk setiap pelajar. Okay, di sini kita boleh nampak lah, okay, markah dia. Okay, so satu lagi cikgu dah lupa kata, better you screenshot lah, okay, screenshot ini. Bila habis jawab kertas 1, you screenshot. Okay, lepas tu you pergi kepada you pergi kepada kertas 1 ini, you hantar screenshot tu supaya saya tahulah memang you dah habis jawab. Okay, sebagai bukti lah, sebab mungkin takut hilang ke apa. Di sini saya tak detect you jawab tapi you kata you dah jawab. Okay, dan jangan hantar salah tempat ya, Mio dah ada belum? Okay, jangan hantar salah tempat. Okay, tengok so ada yang hantar screenshot lah. Okay, tunjukkan bahawa mereka dah siap. Ini contoh cara punya. Okay, alright. Okay, untuk kertas 2. Kertas 2. Okay, kertas 2 saya terpulang lah. Macam ada yang macam ada yang advance sikit, macam Chongjara dia terus buat dekat dalam. Okay, pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah sebab dia ada tablet pad kan, boleh tulis dengan senang kan. So kalau you nak tulis dalam kertas pun tak ada masalah. Cuma peringatan saya,
Okey, ambil gambar dengan jelas. Okey, jangan ambil separuh. Saya dah baca yang tepi-tepi tu saya tak nampak nanti. Okey, ambil dengan jelas. Okey, ambil dengan jelas dan tolong susunlah ikut urutan. Okey, susun ikut urutan. Ada yang dia ambil muka surat terakhir dulu, lepas tu soalan pertama dekat muka surat yang terakhir sekali. Macam susah pula saya nak tanda. Okey, so ini contoh macam cara punya lah. Okey, seperti biasa formula pun saya akan bagi. Okey, so ini dia buat dekat dalam lah. Okey. Tak payah salin soalan. Okey, tak payah salin soalan. Hanya tulis sahaja jawapan. Cuma nombor soalan tulis dengan betul. Kalau you tulis salah, saya tak akan tanda. Okey, saya akan anggap contohnya 1A, you jawab soalan jawapan lain pula. So, salahlah. Saya ikut nombor soalan saja. Okey, ada yang tulis nombor soalan yang salah. Okey, dan saya perhatikan bahawa ada yang tiru lah. Okey, dalam hati ya, jujur dalam hati saya rasa ada yang tiru lah. Okey, dan memang saya nampak. Boleh senang saja dikesan. Kalau saya nak tunjuk, senang saja. Okey, tapi ini test saja. So, untuk Ahad ini kalau saya jumpa ada kesan tiru, saya bagi kosong markah lah, bagi kosong markah. Sebab obvious sangat, ada yang macam jawapan salah pun sama. Saya pun tak tahu soalan tu daripada mana. Mungkin dia salin sahaja jawapan daripada skema ke apa. Okay. Alright, so kita tengok kepada soalan. Okay, so baca juga arahan. Okay, baca arahan. So ada dua bahagian. Bahagian A ada 5 soalan, kena jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Untuk bahagian B, pilih satu soalan saja. So jumlah markah adalah 60. Manakala untuk objektif paper 1 dia 40 lah, dia 40. Okay, right. So kita tengok kepada soalan 1. Ini contoh soalan. Okay. So Raja nak menunjukkan sebuah dapur elektrik yang menggunakan elemen pemanas yang diperbuat daripada dakwai. Okay, dapur elektrik itu dilabelkan sebagai 240 volt 2 kilowatt. Okay. So apakah yang dimasukkan dengan 240 volt 2 kilowatt? Okay, apakah maksud ini? Okey, sebenarnya bila you jawab, you kena ada kata kunci. Okey, kata kunci iaitu saya tunjukkan. Okey, you punya kata kunci perlukan tenaga. Bukan kuasa, bukan kuasa. Okey, walaupun dia di sini adalah 2 kilowatt adalah kuasa. Tetapi ini maksudnya dalam setiap saat, setiap saat dia akan menggunakan 2000 joule tenaga. Setiap saat dia menggunakan 2000 joule. So keyword pertama mesti sebut tenaga. 2000 joule per saat. Dan kedua adalah jika beza keupayaan. Sebab dia ada sebut apa? Sebut 240 volt kan. So kita kena sebut jika beza keupayaan. Beza keupayaan adalah 240 volt. Kalau you nak gunakan kuasa, kalau you nak gunakan perkataan kuasa, you tak boleh letak gunakan 2000 watt kuasa, tak boleh. You kena gunakan perkataan meresap. Meresapkan 2000 watt kuasa. Kalau you nak gunakan perkataan kuasa, tak boleh menggunakan 2000 watt. Tak boleh. Kita kena gunakan meresapkan, perkataan meresapkan. Maksudnya dia membebaskan. Ya, Zaan.
Kenapa tak boleh? Sebab dalam skema dia memang mengkehendaki. Ya. Sebab sebenarnya I bagi tahu sebenarnya ini dia dalam soalan SPM 2020. Memang soalan ini dia keluar. Bila dia keluar, kita memang strict ikut skema. Kalau pelajar tu tulis menggunakan 2000 watt, kita tak terima. Kita hanya terima bila dia tulis menggunakan tenaga 2000 joule per saat. Ataupun kalau dia nak guna kuasa, guna perkataan 2000 watt. Okay, meresapkan 2000 watt kuasa. Sebab yang penting dia bukan guna kuasa, dia akan menghasilkan tenaga. Okey, satu lagi perkataan boleh gunakan menghasilkan tenaga. Menghasilkan 2000 joule tenaga per saat. Okey, menghasilkan pun boleh. Tapi tak boleh menghasilkan 2000 watt kuasa, tak boleh. Dia membebaskan, dia meresapkan. Okey, so ini kata kunci lah, kata kunci yang perlu di take note lah. Okey, perlu take note. Okey, yang jawapan ni nanti saya akan upload dalam Google Classroom. Nanti you boleh tengok. Dapur elektrik itu digunakan selama 5 jam sehari. Hitung tenaga yang digunakan dalam unit kilowatt jam. Kilowatt jam selama 30 hari. Okey, 30 hari. So di sini setiap hari dia guna 5 jam kan? 5 jam. So kita nak kira satu hari kita darab 5, lepas tu darab lagi 30 kan? Okey, so dia punya kuasa 2 kilowatt. Okey, 2 kilowatt. So 2 kilowatt darab 5 darab 30. Okey, 2 kilowatt darab 3 darab 5 darab 30 kita dapat 300 kilowatt jam. Okey, 300 kilowatt jam. Okey, 300 kilowatt jam. Dan seterusnya dia minta kita kira kos. Kos untuk satu unit adalah 20 sen. So 1 kilowatt jam 1 unit lah. So untuk 30 hari berapa? Okay, berapa kos dia? So 20 sen per unit darab 300 unit kita akan dapat 6,000 sen ataupun RM60 lah. RM60. Okay, dapat RM60. Okay, dan saya ingatkan unit tolong tulis. Unit tolong tulis. Okay, unit tulis dengan betul. Okay, kemudian soalan untuk pilih. Elemen pemanas pada jadual 1 direka bentuk bagi menghasilkan kuantiti haba yang banyak. Jadual 1 menunjukkan 4 jenis elemen pemanas perlainan iaitu P, Q, R dan S. Penghasilan haba bergantung kepada ciri-ciri dawai dalam elemen pemanas tersebut. Okey, so di sini kita ada 4 jenis elemen pemanas. Dia punya aspek pertama adalah struktur dawai. Okey, kita nampak ada 2 perbezaan dia. Satu adalah dawai lurus, satu adalah dawai kegelung. Apa beza dia? Kalau kita letak dawai kegelung, apa yang akan berlaku? Kita akan nampak ya, sebab dia punya dawai kegelung akan menjadi lebih banyak. Bila kita cuba gulung, dia punya panjang akan bertambah. Bila panjang bertambah, rintangan akan bertambah. Okey, panjang bertambah, rintangan bertambah. Satu lagi adalah luas keratan rentas, kita ada besar, kita ada kecil. So, kalau untuk luas keratan yang kecil, maka rintangan akan bertambah. Okay. You bayangkan sahaja macam kita punya jalan raya. Jalan raya highway, kita boleh benarkan banyak kereta untuk melalui. Seperti arus kan, arus elektrik akan mengalir dengan lebih banyak. Tapi kalau kita ada jalan yang sempit, jalan sempit hanya satu kereta yang boleh lalu, maka dia akan jam. Betul tak? So, banyak rintangan. Okay, banyak rintangan yang akan diadakan. So, pertama sekali, struktur dawai. Kita nak menghasilkan elemen panas. Okay, elemen panas yang sesuai. Okay, so struktur dawai kita perlu gunakan kegelung. Okay, dawai kegelung. Okay, dawai kegelung. Kenapa? Sebab apabila panjang bertambah, okay, panjang bertambah, rintangan bertambah. Okay, panjang bertambah, rintangan bertambah. So, kata kuncinya rintangan tinggi lah. Okay, rintangan tinggi. Kalau nak tulis haba bertambah pun boleh lah. Okay, tetapi kata kunci dia rintangan tinggi.
rintangan tinggi. Okey, kedua, luas keratan rentas kita nak pilih yang kecil lah. Okay, kita nak pilih kecil supaya rintangan dia bertambah juga. Rintangan bertambah. Sebab kita nak panas. Kita nak dia panaskan. So, kita perlukan rintangan yang tinggi. Jadi, kita pilih elemen yang paling sesuai adalah S. Okay, kita pilihkan S sebagai elemen pemanas yang paling sesuai. Okay, elemen yang paling sesuai lah. Okey, so ini adalah contoh soalan bagi soalan 10 markah ya, 10 markah. Okey, kemudian kita pergi pada contoh soalan bahagian B ya. Okey, bahagian B ada dua soalan. Satu adalah soalan aspek. Okey, soalan aspek sahaja. Satu lagi adalah soalan pilihan. So you pilih sajalah mana satu you nak jawab. Okey. Nanti dia ada soalan pilihan jugalah. Ini saya ada salah untuk soalan, nanti saya betulkan. Okay, so sama juga tak payah saling soalan. Okay, dia please jangan saling soalan, jangan bazir masa. Terus jawab saja satu itu apa. Okay, okay, soalan ini aja 10.1A dan 10.2A menunjukkan dua spring yang serupa. Okay, dimabatkan oleh dua buah troli yang serupa. Okay, tak pada jarak mampatan yang berbeza. Okay. And then kita tengok aja 10.1B, 10.2B menunjukkan kedua-dua troli apabila daya mampatan dilepaskan. Okay, dilepaskan. So untuk 10.1A kita nampak dia punya jarak mampatan. Okay, jarak mampatan kita boleh letak X lah. Okay, X. Okay, maksudnya kalau contohnya dia punya spring awal-awal di sini, okay, di sini. So bila kita cuba tolak ke dalam, okay, so jarak antara original distance jarak antara atau panjang antara jarak asal dengan jarak akhir itu adalah X jarak mampatan. Okay, dan untuk yang kedua kita nampak dia punya X dia lebih besar. Okay, dia punya X lebih besar, jarak mampatan dia lebih besar sebab dia tekan dengan lebih banyak. Okay, tekan lebih banyak. Jadi kita nampak bahawa dia punya jarak untuk ditolak adalah lebih jauh di 10.2B ya. Okey, 10.2B. Okey, sebab tenaga dia lebih tinggi. Okey, bila dia tekan lebih banyak, dia akan lantun dia lebih jauh. Lebih jauh. Apakah masuk kekenyalan? Okey, kata kunci. Okey, kekenyalan you mesti ada kata kunci seperti sifat, okay, atau keupayaan lah, sifat atau keupayaan. Okay, kembali ke panjang atau bentuk asal lah. Okay, panjang ke bentuk asal. Okay, belum habis, kena tulis sekiranya daya dialihkan, daya yang dikenakan dialihkan. Okay, sifat kembali ke keadaan asal lah, ataupun panjang asal ataupun bentuk asal sekiranya daya yang dikenakan dialihkan. Okay, when the force that acts, okay, sini lupa. When the force that acts on it is removed, okay. When the force that acts on it is removed, okay, is removed. Lupa pula tulisan kat sini. Okay. So ini adalah definisi. Okay, definisi. Okay, next kita pergi kepada soalan bandingan. Okay, saya perhatikan ada pelajar dia buat table, macam ni tau. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, dia buat table macam ini. Okay, dia buat table 10.1, 10.2. Okay, and then dia apa? Dia tuliskan jarak mampatan. Okay, ini tinggi, ini rendah. Contohlah. Sekejap. Okay, and then tenaga tinggi, rendah macam tu. And then bila dia jawab macam ni, dia akan boleh tak ada masalah. Tapi pastikan you highlight. Okay, you highlightkan soalan yang ditanya. Sebab
I tengok ada banyak pelajar, dia termiss untuk menjawab 1 point. Okay. Untuk soalan 2 ini, ada 5 markah, tolong guna highlighter, okay, ataupun tolong underline. Kita kena check apa yang ditanya. Okay, Zaan, apa dia? Boleh, tak ada masalah. Cuma nanti you lepas guna table, you ada soalan yang tak boleh guna table juga. Nanti kita tengok. Sebab you nak lukis table, mungkin ambil masa juga. Sebab sebenarnya untuk soalan ini tak payah table, you terus jawab dengan ayat sahaja. Okay. Okay. So kita tengok apa yang ditanya. Okay, first kali dia tanya apa? Excuse me. Dia tanya bandingkan jarak mampatan spring. Okey, ini yang pertama. Okey, ini yang pertama. Kedua, dia tanya apa? Jarak troli bergerak. So, point 1, point 2. Ketiga, dia tanya tenaga keupayaan kenyang. Di point 3. Okey, 3 point ini you nak tuliskan dalam table boleh, tak ada masalah. Okey. Tetapi point 4, point 5 tak boleh dalam table sebab dia tak ada tanya pasal bandingkan, tetapi dia tanya tentang hubungan antara yang ini dengan itu. So 4, hubungan antara jarak mampatan spring dengan jarak troli. Okay, ini yang 4. Yang kelima adalah kesimpulan tentang hubungan antara jarak mampatan spring dengan tenaga keupayaan. So nampak ada 5. Jangan you termiss 1 point. Okay, jangan termiss 1 point. So pertama sekali, okay, jarak mampatan spring manakah satu lebih besar, lebih panjang. So kita tahulah, okay, tadi kita tengok 10.2 dia punya tekan dengan lebih dalamkan, lebih kedalamkan, lebih besar. So jarak mampatan spring larger 10.2 A lebih besar daripada 10.1 A. Okay, 10.2 A lebih besar daripada 10.1 A. Okay, itu jarak mampatan spring. Kedua, jarak troli bergerak dalam larger 10.2 B. Nampak dia lebih jauh kan? Lebih jauh daripada larger 10.1 B. Okay, itu adalah jarak troli bergerak. Dan ketiga, tenaga keupayaan kenyang dalam larger 10.2 adalah lebih tinggi daripada larger 10.1. Okay, lebih tinggi daripada larger 10.1. So 3 markah. Kemudian hubungan kita boleh guna jika, maka, apabila, maka, semakin pun boleh. Contohnya, kita kena tahu, okay, manakah dia punya sebab. Sebab adalah jarak mampatan spring. Okay, so jika jarak mampatan spring besar, maka jarak troli adalah besar. Okay, jarak troli bergerak adalah besar. Okay, atau you nak jawab jika jarak mampatan spring pendek, maka jarak troli bergerak pendek pun boleh, tak ada masalah. Okay, akhir sekali, hubungan antara jarak mampatan spring dengan tenaga keupayaan kenyang. Okay, jika jarak mampatan spring besar, maka tenaga keupayaan kenyang tinggilah. Okay, tinggi kan? Semakin kita mampat, dia semakin tinggi tenaga keupayaan. Okay, tinggi. So kita boleh jawab seperti ini. Okay, kita boleh jawab dalam point form. Okay. So macam ini pun boleh juga, tak payah buat table. Okay, contohnya jarak mampatan spring kita tulislah 10.2A lebih besar daripada 10.1A. Okay, boleh guna simbol lah, boleh guna simbol tak ada masalah. Okay, and then jarak troli bergerak untuk 10.2B lebih besar daripada 10.1B. Okay, and then tenaga keupayaan kenyang 10.2 lebih besar daripada 10.1. Okay, tapi saya galakkanlah, galakkan you letak perkataan raja. Okay, raja 10.2A lebih besar daripada 10.1A lah. Saya galakkan you letak perkataan raja. Jarak mampatan spring berkadar terus dengan jarak troli bergerak. Okay, dia guna berkadar terus pun boleh lah. Okay, berkadar terus. Dan jarak mampatan spring berkadar terus dengan tenaga keupayaan kenyang. Okay, dia guna perkataan berkadar terus pun boleh, tak ada masalah. Ada pelajar salah ini sebab
dia ikut skema kot. Dia ikut skema dia salah. Okay, skema dia salah. So you tak dapat markah lah. So memanglah ada kadang-kadang skema dia salah. So kalau you tiru, saya memang dapat tahu saja. Sebab you ikut jawapan yang salah kan. Okay, so ini soalan B ya, ini yang paling senang. Okay, so you sepatutnya ini bukan B ya, ini soalan A dulu. Okay, soalan A2. So you sepatutnya tak boleh tak patut salah tau. Sebab you boleh tengok kan. Okay, next untuk soalan B ni, okay, agak susah sikit lah. Okay, ini memang kena hafal, Ini sama juga memang dalam soalan SPM 2020 memang ada keluar. Okay, ada keluar. Saya boleh tunjukkan. Mana I save Saya pun lupa I save ke mana. Okay, tapi memang ada lah, memang ada. Dia memang tanya soalan seperti ini tentang daya mampatan, daya tolakan, daya tarikan. Apabila spring dimampatkan, panjangnya akan berkurang dan kembali semula kepada panjang asal. Apabila daya mampatan dilepaskan disebabkan oleh sifat kenyal bahan, berdasarkan kepada daya, daya antara atom, terangkan mengapa spring bersifat kenyal. Okay. Saya nampak ada yang jawab apa, hukum dan sebagainya. Okay, tak ada kata kaitan. Okay, you mesti sebut tentang daya. Okay, daya. So, 4 poin. Okay, point 2. You mesti sebut first daya tarikan dan daya tolakan. Okay, so ini 1 point. Okay, namakan daya tu. Okay, and then point kedua. Okay, point kedua, apabila spring dimampatkan, okay, daya tolakan bertambah. Okay, ini point kedua. Daya tolakan bertambah. Okay. Point ketiga, jarak akan berkurang. Jarak antara atom akan berkurang. Okay, jarak antara atom akan berkurang. Bila kita mampatkan, jarak akan berkurang kan. So, daya tolakan akan bertambah. Untuk cuba apa? Cuba kembali kepada bentuk asal kan. Okay, and then akhir sekali, bila apa? Daya tolakan, okay, apabila daya dialihkan, okay, daya tarikan adalah berkurang, maka jarak akan bertambah. Okay, jarak akan bertambah. Sorry ya, ini saya salah tulis tau. Okay, ini adalah daya tolakan. Okay, daya tolakan. Okay, daya tolakan. Okay, daya tolakan berkurang, bukan daya tarikan. Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 markah. Okay, yang ini kena ingatlah. Sebab ini jawapan dia memang jawapan standard. Jawapan standard untuk soalan ini. Okay, so ini adalah soalan B. Okay, dan kita pergi kepada soalan aspek. Soalan aspek. Sekejap saya ubahkan sikit. Okay. Dan saya tukar kepada tolakan. Okay, right. So soalan C, okay, dia soalan tentang anak panah. Kita nak anak panah yang kena pada papan sasaran dan kita nak dia apa? Kita nak dia dapat. Okay, kalau dia punya jarak jauh kan, kita nak dia dapat sampai ke tempat tu dan kita nak tepat pada dia punya pusat. Pusat. Okay, so kita kena nilaikan first jisim anak panah. Okay, jisim anak panah. Kedua, bentuk dia, bentuk anak panah. Ketiga, kekenyalan tali busur. Okay, keempat adalah kekuatan busur dan kelima kedudukan anak panah. Okey, kedudukan anak panah. Okey, tolong tulis dengan betul spelling tu tali busur.
Okay, bukan tali busa ke apa tali tusuk. Okay, jisim. Jisim dia, yang ini kita boleh buat dalam table lah. Okay, buat table senang saja. Okay, jisim kita pakai yang ringan lah. Sebab apa? Bila ringan, dia dapat pecut dengan tinggi. Okay, dia dapat bergerak dengan lebih laju yang tinggi ataupun dia dapat pecutan tinggi. Okay, pecutan tinggi. Okay, pecutan tinggi. Kedua bentuk dia kita guna aerodynamic. Okay, ada yang tulis apa depan tajam ke apa? Okay, nama yang betul adalah aerodynamic. Aerodynamic. Okay, supaya apa? Rintangan dapat dikurangkan. Okay, ataupun dapat mengatasi rintangan lah. Dapat mengatasi rintangan. Okay, rintangan dapat dikurangkan ataupun dapat mengatasi rintangan. Okay, ketiga tali busa. Okay, tali busa pula. Apa dia? I tulis tali busa. Tali busur. Okay, tali busur. Okay, tali busuk anak panah mempunyai kekenyalan tinggi. Okay, fleksibel lah dia punya elasticity tinggi lah. Okay, kenapa kita nak kekenyalan tinggi? Supaya dapat meningkatkan tenaga keupayaan kenyar. Okay, kita dapat meningkatkan tenaga keupayaan kenyar. Okay, tenaga keupayaan kenyar. Kemudian busur yang lebih kuat lah. Okay, lebih kuat, lebih tahan supaya dia tidak mudah patah. Okay, ataupun tulis tahan lama pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, tahan lama boleh. Pun boleh, tak masalah. Okay, cikgu nak bagi tahu, jangan guna perkataan apa sesuai ya. Okay. Okay, elakkan menggunakan perkataan sesuai. Okay, sesuai. Sesuai itu macam mana? Ya, sesuai. Apa maksud sesuai? Yalah, saya tak sesuai. Tapi you tak terangkan dengan lebih jelas apa itu sesuai. Ataupun mudah. Okay. Sebenarnya ini bolehlah. Tidak mudah patah. Okay. Boleh, tak ada masalah. Tapi contohnya, okay, saya bagi contoh. Mudah panas. Okay. Jangan guna perkataan mudah panas. Okay. Mudah bergerak dengan mudah. Contohnya anak panah dapat bergerak dengan mudah. Mudah tu apa maksud dia? Atau bergerak dengan senang. Apa itu senang? Senang tu dia bergerak cepat ke bergerak lambat. So kita tak tahu. Mudah tu dia sangat di dalam grey area, kita tak tahu apa maksud dia. So jangan guna perkataan mudah lah. Okay. So di sini kalau saya nak ubah, saya pun boleh ubah juga. Saya tidak patah cepat. Okay, ataupun tahan lama. Saya kena perkataan tahan lama. Okay, so please don't use these words lah. Okay, mudah, senang. Okay, sebab memang akan tolak markah. Memang tak akan dapat markah. Okay, senang pun tak, jangan guna senang. Okay, dan satu lagi kalau fizik kita tak guna perkataan berubah. Okay, kita jarang guna perkataan berubah lah. Okay, berubah. Macam apa? Apakah yang berlaku kepada hal laju apabila X bertambah? Kita cakap hal laju akan berubah. Yalah, dia akan berubah, tapi ubah macam mana? You kena bagi tahu dia lebih cepat ke lebih perlahan. You kena bagi tahu dengan lebih jelas. Okay. Okay. Next, lagi sekali, dia punya anak panah kena diarahkan di atas pusat. Okay, di atas pusat. So, you ada perkataan di atas, akan dapat jawapan betul. Okay, kenapa kena di atas? Sebab kita tahu dia ada daya graviti yang akan tarik anak panah ke bawah. So, bila kita melancarkan, so walaupun ini adalah takibat, kita aim kat sini. Okay, jangan lupa dia sebenarnya dia punya gerakan adalah projectile, di mana dia akan bergerak ke bawah. Okay, bergerak ke bawah. So, kita punya anak panah kena aim ke atas sikit supaya dia dapat bergerak kena pada pusat papan sasaran. Okay, sebab daya graviti. Okay, ini soalan 2. Kita ada lagi satu soalan, kita akan cuba stop dalam masa 11.30. Okay. Right. Dan jangan risau, okay. Kalau contoh ini sebenarnya saya bagi tahu cara tanda lah, okay, cara tanda. Sebenarnya kalau you punya point ini, okay, you punya point boleh tulis cara berulang tak apa, okay. Maksudnya kalau
kadang-kadang kan, kalau nanti kita akan tengok soalan untuk next time. Kalau kita punya point, sepatutnya ini point 8. Okay, point 8. Tapi kita tertulis pada point sini. Maksudnya, untuk yang ini, result kita tulis tahan lama. Okay. Dia masih kira betul. Cuma dia kira sebagai point 8 lah. Okay, point 8. So, dia punya point 4 tak ada. Tapi dia tak akan tolak markah. Maksudnya, ini dia punya jawapan mesti ini. Tak. Okay, ini satu kelebihan, satu kebaikan untuk soalan ini. Kita penanda akan cuba mencari markah untuk you all. Supaya you all dapat markah yang lebih banyak. Kita akan cuba dapatkan markah yang maksimum. Okey, kita pergi pada soalan 3 dan last sekali. Soraja menunjukkan keratan rentas sayap kapal terbang. Ini adalah bentuk aerofoil lah. Okay, bentuk aerofoil. So, namakan bentuk tu. So, bentuk dia aerofoil, bukan aerofoil. Okay. Satu O tu jangan hilang. Aerofoil. Okay, bentuk dia aerofoil. Okay. Dan terangkan bagaimana kapal terbang boleh terangkat. So, 4 markah saya pernah terangkan dalam kelas kan. Okay, semasa ada rakan-rakan pelajar present, saya nak terangkan apa kata kunci dia. Pertama sekali mesti sebut tentang hal laju. Okay, hal laju atas. Okay, hal udara di atas bergerak dengan cepat. Okay, tekanan dia rendah. Okay, tekanan dia rendah. Lepas udara di sebelah bawah dia bergerak dengan perlahan. So, tekanan dia tinggi. Okay, ini poin 1 dengan poin 2. Kemudian, ketiga, perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan. Kata kuncinya perbezaan tekanan. Okay, dan keempat, daya angkat ataupun daya tujahan ke atas. Itu yang keempat. Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 markah. Kemudian soalan pengiraan. Okay, kita ada berjisim 3.6 dalam 10^5 kg, mempunyai jumlah luas permukaan 460 meter kuasa 2. Daya paduan yang dipertindak adalah sifar. Okay, itulah sifar, nampak tak? Ini dituliskan sifar. Hitung berat kapal terbang. Okay, 1 markah. So, F sama dengan W sama mg. Okay, di mana M 3.6 dalam 10^5. Jarak 9.81. Okay, 9.81. Okay, so kita dapat jawapan 3.53 dalam 10^6 Newton. Okay, 10.6 Newton. And then, dia punya daya angkat adalah kosong juga. Sebab apa? Bukan kosong, dia sama juga. Daya angkat sama dengan berat sebab dia punya daya paduan adalah sifar. Kalau kita punya aeroplane. Okay, aeroplane. Okay, saya tak tahulah, tak pandai lukis. Okay, so berat tu ke bawah. Okay, and then daya angkat ke atas. So, kalau kita punya berat sama dengan daya angkat, maka dia punya daya paduan adalah sifar. Okay, adalah sifar. Maksudnya, dia dalam keadaan daya seimbang. Okay, daya seimbang. Daya seimbang. Okay, daya seimbang. Maksudnya F net sama dengan kosong lah. Bila daya seimbang, maksudnya ada dua situasi. Pertama dia, kapal terbang tidak bergerak langsung. Okay, dia dalam keadaan pegun. Kedua, ataupun dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Okay, hal laju seragam. Okay, hal laju seragam. So, dia punya nilai daya angkat adalah sama dengan berat, okay, iaitu 3.53 dan 10^6 Newton. Dan kemudian kita nak carikan perbezaan tekanan. Okay, perbezaan tekanan. So, kita ada daya angkat. Okay, daya angkat 3.53 darab 10^6 bahagi luas adalah 660. Kita dapat 7,673.91 Pascal. Okay, so di sini cikgu cadangkan you better tulis sekurang-kurangnya 1 atau 2 perpuluhan. Okay, untuk jawapan seperti ini
you jangan risau kalau you tulis banyak perpuluhan tak ada masalah. 2 atau 3 cukup. Lebih baik daripada you tak tulis langsung. Okay, so 3 markah, ni 1 markah. Ni pun 1 markah, ni pun 1 markah. So formula tu kena tulis lah. Kena tulis perbezaan tekanan sama dengan daya angkat bagi jumlah ruas. Okay, sepada 3 markah kan. Okay, right. Akhir sekali adalah soalan bagi esei. Okay, soalan bagi esei. Okay, so kita ada 4. Okay, kita ada 4 spray kan. So ada 4 penyembur minyak wangi berdasarkan aspek-aspek. So kita kena carikan yang paling bagus lah. Okay, paling bagus. Paling sesuai ya. Okay, jangan guna perkataan sesuai bila kita jawab. Menghasilkan semburan yang halus. Okay, saiz bola pemicit, kekenyalan bola pemicit, bentuk tiup tengah, saiz muncung. Okay, so kita kena komen berdasarkan 4 ni. Lepas tu kita kena pilih ya, pilih yang paling baik. Okay, so gambar dia. Okay, gambar seperti ini. Okay, so ada berapa kriteria aspek. Pertama dia kata apa, dia punya saiz pemicit ya. Okay, saiz ini. Kedua adalah diameter. Okay, diameter. Ketiga adalah muncung. Dan keempat adalah apa? Keempat adalah okay, bentuk tiup tengah, kekenyalan. Okay, keempat adalah kekenyalan lah, kekenyalan bagi bola pemicit. Okay, so bola pemicit ada 2, satu adalah saiz. Okay, saiz, satu lagi adalah dia punya kekenyalan. Okay, so soalan seperti ini, tolong jangan komen macam ni. Okay, oh penyembur pengurangi P dia ada bola pemicit saiz kecil. Dia saiz kecil kenapa? Sebab bla 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 bla. Dia menggunakan bola pemicit yang tak kenyak bla 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 bla. Jangan. Okay, jangan komen satu-satu. Kita terus senaraikan apa yang kita nak. Okay, apa kriteria yang kita nak. Okay, berdasarkan 4 aspek ini. Pertama sekali, saiz bola pemicit kita nak besar ke kecil. Terus cakap saja. Okay, kita nak yang besar. Sebab apa? Sebab bila dia besar, kita boleh pump. Okay, kita boleh pump lebih banyak udara keluar. Okay, kita boleh pump lebih banyak udara keluar daripada pemicit kepada tiup tengah. Okay, kita boleh pump lebih banyak udara. Okay, so kata kunci dia lebih banyak udara ditolak. Okay, lebih banyak udara ditolak. Okay, kedua, bola pemicit mestilah kenyak. Okay, mesti fleksibel. Kenapa? Supaya dapat apa? Dapat dipicit berulang kali tanpa mengubah bentuk dia. So, you jawab tanpa mengubah bentuk pun boleh. Okay. Atau dipicit berulang kali pun boleh. Okay. Tanpa mengubah bentuk. Okay, ketiga, kalau kita tahu ini adalah prinsip Bernoulli kan. Prinsip Bernoulli. Kita nak dia punya tiup tengah. Okay, di tengah-tengah sini, dia patut apa? Dia patut kecil. Dia patut sempit. Sebab apa? Supaya dia punya dia punya hal laju dia tinggi. Bila dia sempit, hal laju tinggi, dia akan dapat tolak. Okay, dapat tolak pengurangi itu. Okay, kalau dia punya tiup tu adalah besar, adalah lebar, maka kita akan nampak dia punya pengurangi keluar dengan perlahan. Bila dia punya hal laju perlahan, kita tak dapat menghasilkan semburan yang halus. Okay, so dia mesti sempit supaya dapat apa? Kalau berdasarkan prinsip Bernoulli, okay, dia kelajuan tinggi, okay, kelajuan tinggi, tekanan rendah. So barulah kita boleh tolak dia keluar. Okay, tolak dia keluar. Okay, kelajuan tinggi, tekanan rendah. Okay, akhir sekali, saiz muncung adalah sempit.
Okey, saiz moncong adalah sempit supaya dapat menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey, tekanan tinggi ataupun kita boleh bergerak menggerakkan semburan dengan jauh. Okey, semburan dengan jauh. Jadi berdasarkan 4 kriteria ini, okey, di sini cikgu kata ini adalah markah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dia punya cara macam ni tau. Kalau you betul mana-mana 4. Okey, mana-mana 4. Maksudnya contohnya, kalau you betul 1, 3, 5, 7. Okey. Kalau you tak buat kalau you tak tulis yang bawah, okey, bawah ni you tak buat pilihan, you tak tulis pun, you automatik dapat markah ke 10. Walaupun you tak tulis. Tapi kita memang minta pelajar tulislah lebih baiklah. Tapi sebenarnya kita akan bagi markah 10. Kalau you dapat 1, 3, 5, 7 betul. Ataupun kalau you dapat 2, 4, 6, 8 betul, you akan dapat markah 10 juga. Okey, bukan 10 markah, markah ke 10. Markah ke 10. Okey, sekejap. Dan kalau you dapat, contohnya, you campur-campur boleh. You dapat 1, 4, 6, 7. You pun boleh dapat juga markah ke 10. Itu kelebihan untuk bila kita tanda esei. Okey, tanda esei ini. Jadi, sebenarnya banyak pelajar mereka dapat skor daripada esei tau. Okey, daripada esei. Esei bukan susah sangat. Esei lebih senang sebenarnya. Okey, dan kalau you kena buat pilihan. Okey, kena buat pilihan. Okey, selalu saya tengok pelajar lupa buat pilihan. Mereka pilih P ke Q ke A ke S. Mereka tak tulis. Okey, kena tulis. Itu markah ke 9. Markah ke 9. Dan kalau you contohnya you betul 1, 2, 5, 6, 7, 8, tapi 3, 4 tak betul, you tak dapat markah 10. Sebab dia punya setiap kriteria mesti at least, mesti sekurang-kurangnya betul 1 markah. Perlu you dapat markah ke 10. Okey, yes, apa soalan dia? Sekejap saya tengok soalan. Kenapa bukan penyembur pengurangi S? Sebab S dia tak kenyar. Nampak tak? S dia tak kenyar dan dia bersaiz kecil. Bersaiz kecil. So dia punya moncong pun juga lebar. Okay. So kita tak mau yang ini. Kita nak pilih bola pemicit yang bersaiz besar, yang kenyar, diameter yang sempit dan juga moncong yang sempit. So pewangi R yang lebih sesuai, okey, yang lebih sesuai digunakan. Okey, so ini adalah cara untuk menanda lah, okey, untuk kita cikgu menanda. Jadi buat dalam table lebih senang untuk cikgu menanda berbanding dengan you buat esei panjang satu muka surat tapi tak ada point. Okey, terus straightforward saja. Dia perlu besar, perlu kecil. Dalam jadual jangan guna perkataan sesuai ya. Okey, jangan guna perkataan sesuai. Memang kita tak tahu sesuai itu apa. Okey, so ini adalah soalan 3 lah. Okey, soalan 3 kita pun dah habis. Okey. Cuba baca balik. Okey, baca balik soalan ini. Buat ulang kaji balik kepada apa yang kita bincang hari ini. Okey, saya rasa akan membantulah anda dalam exam bagi Ahad ini. Okey, bagi Ahad ini. Dan jangan lupa juga, okey, plan your time well. Okey, sebab you ambil masa untuk upload gambar kan. So cikgu akan bagi you sampai 11:45, 15 minit extra. Okey, so ambil gambar. Janganlah you tunggu saat akhir upload ambil gambar. Okey, kalau you lewat daripada 11:45, saya akan terus anggap tak ada. Okey, dia akan tunjuk lewatlah dekat sini. Akan tunjuk lewat dekat sini. Setakat ini semua
yang kali lepas tu saya bagi je, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak hadir memang tak hadir lah, mereka tak buat pun. Mereka tak hantar pun. Tengok, mereka tak hantar pun kerja mereka. Okay. Okay, so jadi kena baca dengan betul. Okay, baca dengan baik. Cikgu wish you all the best. Okay.